Cubaan 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita kembali lagi dalam bicara buku, siaran langsung secara fizikal, secara istimewanya di Kemah Akademi Jawi Malaysia, Dewan Tun Razak 3, 3100, 3102 di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Istimewanya pada hari ini kita bersama kita seorang pengarang, saya guna istilah pengarang, dan juga sastrawan yang datang daripada Pulau Singapura, yang saya hormati, yang kita raikan, Pak Isa Kamari, yang hari ini akan memperkenalkan sebuah karya beliau. Walaupun karya ini dah pernah diterbitkan satu ketika dahulu, tapi kini kita terbitkan semula dengan edisi yang istimewa, edisi Akademi Jawi Malaysia, dengan dua versi novel yang diterbitkan dengan dua versi tulisan. Satu tulisan Rumi dengan ejaan Akademi Jawi Malaysia, dan juga dengan tulisan Jawi dengan kaedah Jawi tradisi. Apa Jawi tradisi ejaan Akademi Jawi Malaysia tu? Ini kita akan bicarakanlah bersama Pak Isa Kamari pada hari ini, insya-Allah. Jadi selamat datang Pak Isa. Terima kasih. Jadi bagaimana suasana Kuala Lumpur Pesta Buku? Alhamdulillah sangat meriah, dan saya rasa muda kembali lah bila menghadiri Pesta Buku ini, kerana saya dah melihat bahawa golongan yang datang ke sini ramai yang muda-muda, dan itu adalah satu petanda baik lah bagi perkembangan buku dan juga pemikiran serta budaya di Malaysia ni. Ya, Alhamdulillah. Pak Isa dah satu malam lah di sini. Saya dah 2 malam dah. 2 malam dah. 2 malam di Pesta Buku lah. Ya, saya. Jadi okey, alhamdulillah. Hari ini kita nak membicarakan satu karya yang menarik dan penting lah bagi saya. Saya alhamdulillah dapat kesempatan untuk baca karya ni semenjak tahun 2011. Dahulu bila diterbitkan oleh Al-Amin Surf Holdings. Kemudian bila kita berbincang, kita bertemu dengan Pak Isa tahun lepas lah, tak salah saya, di Pesta Buku juga. Ya, saya. Di Pesta Buku juga, ya, saya mengusulkan kepada Pak Isa untuk menerbitkan semula Duka Tuan Bertahta kedua-dua versi, dalam versi Rumi dan juga Jawi ini. Dan alhamdulillah Pak Isa setuju dan kita usahakan, dan sekarang kita bawa khusus di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur ni, alhamdulillah Duka Tuan Bertahta kedua-dua versi sudah ada di rak kita pada hari ini. Jadi saya nak tanyalah Pak Isa sebagai pengarang novel ni lah, kalau novel ni, kalau Pak Isa sendiri tengok karya ni, kategori macam mana Pak Isa boleh cakap novel ni, kedudukannya dalam tradisi pengarangan novel? Secara peribadi, saya akan mengkategorikannya sebagai suatu karya berunsur sejarah, ya. Tapi menerusi perbincangan kita pada pagi ini, syukuri saya teruja dengan kemungkinan ia digolongkan atau dikategorikan sebagai hikayat baru. Hikayat baru. Jadi itu yang saya rasa sangat penting, kerana konsep bahawa kita menggunakan sejarah sebagai asas utama pengkaryaan, tapi di samping itu mengemukakan kaedah dan sisi baru pada karya tersebut menerusi fiksi ataupun cerita, dan gabungan antara kedua-duanya itu menghasilkan karya yang boleh kita namakan sebagai hikayat baru. Hikayat baru. Jadi kalau kita baca Duka Tuan Bertahta ni memang penuh dengan unsur-unsur sejarah, ataupun memang ceritanya tu digerakkan oleh sejarah. Kenapa saya cakap ada sejarah? Sebab dia sendiri dari segi perwatakan atau watak-watak yang diceritakan dalam novel ni memang watak-watak benar dalam sejarah. Mungkin Pak Isa boleh kongsikan sikit tentang watak-watak yang terdapat dalam. Mungkin sebelum itu saya ingin macam berkongsi tentang cetusan ataupun proses ilham karya ini. Bagaimana saya mula mahu menulis tentangnya. Saya dapati bila saya meneliti karya sastra Singapura, sama ada dalam bahasa Melayu atau Inggeris, belum ada yang membicarakan tentang apa yang disebut sebagai
sebagai penubuhan, the founding of Singapore pada 1819. Dan pada saat itu saya terbaca satu monograf yang berkenaan dengan Habib Noh, seorang wali Allah yang pernah bermastautin di Pulau Pinang kemudian turun ke Singapura. Dan saya dapati satu maklumat yang agak mengujakan dan membuat saya berfikir bahawa Habib Noh itu turun ke Singapura pada tahun 1819. Sama tarikh. Jadi tahun itu juga Raffles datang ke Singapura. Jadi saya bertanya-tanya sama ada itu adalah satu kebetulan atau ada sebab tertentu Habib Noh datang ke Singapura. Dan andaian ataupun premis yang saya gunakan untuk memulakan cerita atau hikayat baru ini adalah bahawa memang ada pertembungan di antara Habib Noh dan Raffles ketika itu. Jadi watak-watak yang saya bawa dalam karya ini adalah watak-watak yang memang berada di Singapura ketika itu. Habib Noh, Raffles, Fakuha, Sultan Husin, Temenggung Abdul Rahman, Munshi Abdullah, dan saya selitkan juga beberapa watak seperti Wat Cantok dan juga Bujang Lapuk, Ramli, Aziz dan Sudin dalam cerita ni sebagai itu menyelitkan unsur jenaka, unsur ringan, tapi sebenarnya mewakili suara masyarakat jelata. Jadi ada golongan istana, ada golongan intelektual, ada golongan penjajah, ada golongan pendekar, dan ada juga golongan orang biasa, orang muda dalamnya. Ya, masa itu umur mereka muda lah. Jadi sebelum Bujang Lapuk timbul dalam filem Piramli, sebenarnya mereka telah wujud pada tahun 1819 sebagai gurauan, sebagai satu anachronism dalam istilah sastra. Untuk memberi semacam daya menarik lah pada karya itu. Jadi itulah tadi tentang sejarah yang berasaskan fakta sejarah, kemudian diselitkan dan unsur cerita yang membuatnya sebagai satu genre hikayat baru. Jadi satu pendekatan yang sangat menarik lah sebab kita guna sejarah, dan ada cetusan dia yang menarik tu. Sebab kalau kita kaji sejarah Singapura secara umum, tak ada satu karya yang khusus membicarakan bagaimana penubuhan dan pembentukan negara Republik Singapura tu ya. Dan Pak Isa telah mengisi kelompongan itu dengan karya yang sangat menarik. Dan saya tengok satu proses kreatif yang di luar kebiasaan lah bagi saya. Sebab kalau biasa kata kreatif tu ialah mencipta sesuatu yang baru. Tapi saya tengok dalam karya ni Pak Isa telah memanfaatkan sesuatu yang sedia ada ataupun sesuatu yang lama, sesuatu dalam sejarah, untuk mencipta satu cerita yang segar. Dan nak kata baru tak baru juga, tapi segar. Dia akan sentiasa diceritakan, sentiasa akan diungkapkan. Jadi boleh Pak Isa komen sikit tak bagaimana nak mencapai macam tu? Saya rasa itu berpaksi pada apa yang kita fahamkan sebagai sejarah. Sejarah pada saya bukan sesuatu yang berlaku pada masa hadapan sahaja, tapi sejarah sebenarnya adalah apa yang kita ambil daripada masa lampau untuk kita jadikan panduan untuk masa kini dan masa hadapan. Jadi sejarah merupakan kesinambungan unsur budaya dan pemikiran yang saling menampung, mengangkat serta mencipta idea-idea baru yang lebih relevan dan berguna pada masa kini. Jadi sejarah bukan sesuatu yang klasik dan bersifat statis, tapi adalah sesuatu yang dinamik, yang membina tamadun manusia ke hadapan. Bila kita sebut tentang sejarah lah, benda tu kita sentiasa akan baca, sentiasa akan ulang kan. Pak Isa boleh nampak tak unsur-unsur cerita yang terdapat dalam Duka Tuan Bertahta tu berlaku sama seperti mana yang terdapat sekarang ni? Sebenarnya banyak perkara yang saya lihat sekarang, persoalan rasuah, persoalan kebejatan moral, persoalan kesetiaan pada raja yang tidak bertempat, ataupun pada ulama yang tidak bertempat. Itu semua saya sentuh dalam novel Duka Tuan Bertahta, dan saya lihat manifestasinya berlaku pada keadaan sosiopolitik di rantau inilah, dan itu menyebabkan saya rasa karya Duka Tuan Bertahta ini boleh dijadikan sebagai bahan renungan
tentang apa yang merupakan kelumpungan dan keteledoran kita sebagai masyarakat Melayu dalam meniti kehidupan pada masa kini lah. Kerana apa yang berlaku pada masa lalu seharusnya tidak kita ulangi untuk masa kini, untuk masa hadapan. Ada satu benda yang sangat menarik lah, sebab kalau sejarah kita baca sebagai cerita, dia akan jadi cerita yang mungkin menyeronokkan ataupun tidak menyeronokkan. Tapi kalau sejarah, termasuk juga karya sejarah, karya yang berkaitan sejarah, kalau kita ambil dia punya pengajaran, ambil iktibar, ambil dia punya nasihat-nasihat dan juga peristiwa-peristiwa yang lampau tu untuk dijadikan panduan di masa akan datang, karya dia akan menjadi sesuatu yang sangat bermakna. Itu kan, Pak Isa setuju kalau itu sebut macam tu? Saya sangat setuju kerana sejarah itu tidak ada nilainya kecuali ia menjadi sesuatu yang relevan dan signifikan untuk kehidupan pada masa kini dan pada masa hadapan. Jika tidak, ia hanya bahan yang diarkid, yang tidak hidup, yang tidak mempengaruhi perkembangan pemikiran dan budaya masyarakat. Kita masuk kepada soalan yang lebih lanjut lah, Pak Isa. Bila Pak Isa guna sumber-sumber watak-watak sejarah, cerita sejarah apa semua ni, mungkin Pak Isa boleh kongsikan lah apa sumber-sumber utama dalam pengarangan novel ni? Saya membaca banyak karya akademik yang ditulis oleh Profesor Syed Hussein Alatas almarhum, juga oleh Profesor Dr. Khairuddin Al-Junaid, dan juga tulisan Dr. Hadijah Rahmat yang berjudul Antara Dua Kota, yang menceritakan tentang Raffles dan suasana kehidupan masyarakat pada masa itu. Saya juga rujuk kitab-kitab seperti Hikayat Abdullah dan pelayaran Hikayat Abdullah juga sebagai rujukan. Jadi dari sudut fakta sejarah, dari sudut pemikiran sejarah, ia memang sesuatu yang dapat dipertahankan. Tapi di samping itu juga telah saya selitkan unsur fiksi dan cerita untuk mengadun bukan saja bahan fakta sejarah itu, tapi merupakan satu naratif sejarah. Dan dalam hal ini saya gunakan semacam poetic license untuk mencipta satu yang saya sifatkan sebagai anachronism dalam sastra, dalam penceritaan dan juga sejarah. Dan itu tentang kemasukan watak-watak seperti Bujang Lapuk yang wujud hanya pada tahun-tahun 50-an 60-an, tapi saya telah mendahulukannya pada tahun 1819. Dan saya juga telah menyelitkan cerita tentang Wak Cantuk yang benar-benar berlaku di Singapura, tapi peristiwa itu berlaku kira-kira 40-50 tahun setelah kedatangan Raffles. Tapi ia amat rapat dalam kehidupan masyarakat Singapura pada ketika itu. Saya memerlukan watak Wak Cantuk itu untuk mewakili golongan pendekar dan pahlawan yang merupakan salah satu tunjang utama budaya masyarakat Melayu. Dan itu melengkapkan naratif Duka Tuan Bertata yang merupakan satu pertembungan budaya di antara golongan agama, kerabat diraja, intelektual, penjajah dan kepahlawanan yang sampai sekarang masih dibicarakan pada saat ini juga kan, dari segi perkembangan masyarakat kita, walaupun dengan warna dan corak yang berbeza. Memang kalau kita lihat Duka Tuan Bertata ni, walaupun dari struktur sosial masyarakatnya dikatakan lain, tapi sebenarnya dia sangat menggambarkan cara fikir, cara orang Melayu bermasyarakat, hidup dalam bentuk kelompok masyarakat lah. Itu saya memang nampak jelas tentang hal tu. Dan saya pun tak terkejut juga hari ni bahawa saya tahu Wak Cantuk tu cerita yang sebenar, yang dia mengamuk tu betul lah. Betul, dengan itu telah terjadi kerana dia Wak Cantuk ni dia jatuh cinta dengan anak angkatnya sendiri. Allah. Itulah. Jadi itu cerita sebenar berlaku di Singapura, berlaku di daerah Kampung Glam ketika itu.
dan pernah didramakan juga. Dia merupakan hikayat lama Singapura lah. Tapi hikayat itu tidak diceritakan secara lengkap lah. Jadi saya cuba menghidupkannya semula dan memberi kerelevanan kepada cerita tersebut. Menarik tu, menarik. Sebab bukan mudah untuk kita tengok satu, fakta sejarah, kedua, peristiwa-peristiwa sejarah tu, dan juga watak-watak sejarah tu untuk diadunkan sebagai sebuah cerita yang menarik. Tu bagi saya karya ni kalau diulang-ulang baca pun saya tak bosan lah. Boleh dibaca banyak-banyak kali lah. InsyaAllah. Saya nak sentuh sikit lah dari segi kaedah pengarangan lah. Sebab bila kita baca buku Duka Tuan Bertahta ni, dia ada banyak elemen pengarangan. Satu, cerita lah, hikayat, apa semua tu. Kemudian ada syair juga Pak Isa selitkan. Kemudian ada pantun. Okay, Pak Isa boleh cerita sikit bagaimana bentuk-bentuk pengarangan yang dapat dalam Duka Tuan ni? Saya sebenarnya mahu menciptakan satu karya yang dapat mewakili bukan saja pemikiran tapi budaya dan juga cara orang Melayu bercerita dan memberi khabar pada waktu dahulu. Jadi bentuk cerita melalui hikayat, pantun dan juga syair merupakan cara orang Melayu berkomunikasi. Dan itu penting kita pertahankan kerana ia merupakan suatu warisan yang sangat unik bagi orang Melayu dan telah membentuk akal budi dan juga cita rasa orang Melayu ketika itu yang kita harus bukan saja pertahankan tapi remajakan dalam konteks masa kini lah. Jadi cara penceritaan yang demikian diberi nafas baru dengan unsur-unsur anakronisme dan sebagainya yang saya selitkan dalam cerita. Tapi itu adalah sesuatu yang saya rasa pengarang yang mahu mengangkat budaya Melayu harus akrab dengan pemikiran yang terbentuk melalui bentuk-bentuk sastra tulisan masa lalu. Sama ada ia peribahasa, pantun, syair dan apa saja yang telah kita gunakan sebagai alat sebagai kaedah bercerita dan menyampaikan nasihat dan juga pesanan. Menarik tu sebab daripada satu karya ni kita boleh lihat banyak bentuk pengarangan dia, bukan cerita semata-mata, bukan dialog dan juga apa peristiwa-peristiwa sejarah semata-mata, termasuk juga ada syairnya, ada pantunnya dan juga ada warkah dan petikan-petikan penting daripada hikayat. Misalnya hikayat Abdullah kan, hikayat pelayaran Abdullah ke Semenanjung Melayu kan sebelum tu. Dari segi soalan saya yang seterusnya lah, mungkin Pak Isa boleh kongsikan dengan penonton apakah pengajaran utama daripada novel ni yang Pak Isa rasa Pak Isa ingin sampaikan kepada pembaca? Saya rasa yang ingin saya ajukan sebagai renungan adalah tentang konsep sejarah itu sendirilah. Dalam konteks ini sejarah masyarakat Melayu yang tidak harus diketepikan. Singapura adalah satu negara kecil dan kami mewarisi sejarah yang berkembang di Nusantara ini, iaitu sejarah Melayu. Tapi masyarakat Melayu Singapura adalah satu masyarakat minoriti dan kami menghadapi semacam cabaran dengan kemasukan unsur-unsur luar kerana kami di Singapura ini adalah masyarakat yang terdedah pada pengaruh dan kesan-kesan buruk kosmopolitan. Jadi dan kerana itu bahan sejarah itu merupakan akar yang dapat memberi kestabilan kepada masyarakat. Tapi akar itu tidak harus statik ataupun tidak harus mati begitu saja, tapi harus disuburkan, dibaja dengan pemikiran kontemporari. Jadi kerana bagi saya sejarah itu merupakan satu yang dinamik seperti apa yang telah saya jelaskan tadi, dan tapi ia tidak boleh dilupakan dan dia tidak harus dimatikan, tapi diremajakan dan diberi nafas baru. Jadi kerana di situlah jati diri kita sebagai manusia. Tidak kira sama ada kita Melayu, Cina, India atau apa saja budaya yang kita anuti, tapi tanpa sejarah hidup kita terapung-apung.
Betul. Tapi sejarah itu adalah harus sejarah yang segar, yang selalu sentiasa relevan. Satu keseimbangan lah. Saya nak tanya satu soalan cepu emas lah. Soalan yang memang kalau sastra saya akan tanya soalan. Adakah ini magnum opus Pak Isa? Sebagai seorang pengarang, payah untuk menjawab tu kerana saya katakan magnum opus saya belum tercipta. Belum tercipta. Kerana ia merupakan tangga-tangga ke arah kejayaan tersebut. Tapi saya memberi hak kepada pembaca untuk mengkategorikan dan menyifatkannya menurut apa juga penilaian lah. Jadi sebenarnya banyak karya sastra saya yang boleh dicalonkan sebagai magnum opus juga. Tapi itulah, bagi saya ia belum tercipta, dan kebebasan itu saya serahkan kepada para pembaca untuk menilai dan menempatkannya. Jadi maknanya ada magnum opus yang akan terbit lah. InsyaAllah. Jadi okey, saya rasa kita dah sampai ke pusingan yang hujung. Setelah lebih 20 minit kita bicarakan pada sekarang ni, mungkin Pak Isa ada saranan dan juga nasihat kepada pembaca dan juga bakal pembaca kepada Duka Tuan Bertakhta ni, khususnya dalam bentuk dua versi yang terbitan baru sekarang ni. Saya mengharapkan bahawa buku ini akan menjadi semacam contoh bagi penulisan yang kita namakan tadi sebagai hikayat baru. Hikayat baru. Menggunakan sejarah sebagai asas, tapi mengembangkannya dengan naratif yang lebih relevan dan signifikan untuk masa kini. Jadi bagi mereka yang berminat pada unsur sejarah dan juga dalam penorokaan idea dan falsafah hidup yang bertunjangkan sejarah, saya mengharapkan bahawa Duka Tuan Bertakhta ini dalam bentuk Rumi dan Jawinya akan menjadi contoh yang baik sebagai bahan pelajaran. Itu harapan saya. Terima kasih banyak. Jadi saya nak minta izin Pak Isa untuk saya cerita sikit lah tentang keistimewaan penerbitan edisi baru Duka Tuan Bertakhta ni. Edisi baru ni kita diterbitkan dalam dua versi. Ni versi Ruminya, ni versi Jawinya. Kalau versi Ruminya dibuat dengan bentuk ejaan Akademi Jawi. Apa bentuk ejaan Akademi Jawi? Akademi Jawi dia cuba mempertahankan ejaan-ejaan yang rupa Jawi dia tu. Misal kata ejaan makna. Kalau ejaan sekarang pakai MAKNA, tapi di dalam novel ni kita akan eja MA dengan tanda apostrofi bagi menggambarkan bunyi ain tu, dan juga NA. Jadi benda-benda macam tu kita jaga. Maksud dengan qaf, iaitu dengan bentuk Q lah, dalam bentuk novel. Itu satu keistimewaan yang kita ada, di samping dengan reka bentuk dan tulisan yang lebih cantik lah. Kemudian dalam untuk edisi Jawi ni, istimewanya untuk novel Jawi ni kita terbitkan dalam bentuk Jawi tradisi. Kalau misal kata orang baca novel Duka Tuan Bertakhta Jawi ni, dia akan nampak bentuk tradisi hikayat tu bagaimana. Jadi bila dapat berjaya boleh baca novel Duka Tuan Bertakhta, insya-Allah boleh baca novel hikayat-hikayat yang lain lah yang lebih lama. Jadi menjadi satu tradisi lah dalam pengkaryaan Pusuratan Melayu kita ni. Jadi bagi saya selaku penerbit, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih lah kepada Pak Isa, dan juga tahniah jugalah atas penerbitan. Saya yang berterima kasih kepada Syukri dan Akademi Jawi Malaysia kerana sudi menerbitkannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Isa. Jadi boleh dapatkan karya ini kalau di Pesta Buku, di kemah jualan Akademi Jawi Malaysia di Dewan Tun Razak 3, 3100, 3102. Dan juga kalau yang tidak dapat datang ke Pesta Buku ni, boleh dapatkan novel ni di Shopee kita, Shopee Akademi Jawi. Boleh dapatkan di sana. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Isa. Kita ambil gambar sekali dulu. Boleh.